Alright, okay. Alhamdulillah. Wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Right, okay. Assalamualaikum. Selamat pagi. Alright, okay. Yang mana baru bangun, selamat bangun. Alright. Yang mana baru breakfast, selamat breakfast. Alright, okay. So hari ni kita nak continue kita punya kelas fotografi. Okay. Kita tak banyak ada lagi chapter, sikit saja kita nak cover up. Alright, okay. So hari tu masa the earlier semester hari tu, saya ada mention dengan you yang di mana kita akan focusingkan on kepada you punya architecture punya fotografi, betul? Sebab awak punya architecture dan juga landscape. Sebab awak adalah pelajar landscape kan? Betul lah. Okay. So this week kita nak tengok macam mana kita nak buat apa fotografi untuk people dulu ataupun macam mana kita nak tangkap gambar manusia. Alright, okay. And then insyaAllah minggu depan kita akan tengok macam mana kita nak buat landscape dan juga architecture fotografi. Supaya nanti bila you guys continue you guys punya study, you guys tahulah what is the best setup ke ataupun the best, orang kata apa, style macam mana kita nak tangkap kita punya apa ni, fotografi untuk you guys punya landscape dan you guys punya um, architecture. Alright, okay. Alright. Okay, boleh nampak kat skrin? Alright, okay. So, bila kita sebut pasal photographing people, tangkap gambar orang ke ataupun orang kata apa, people punya photograph, right? Okay, secara common lah bila kita tanya, oh kau boleh tangkap gambar aku kak? Kau boleh tangkap gambar aku kak? Okay, everyone boleh menangkap gambar, tak jadi masalah. There's no wrong ke apa benda lah untuk menangkap gambar orang. Tapi is it the knowledge yang kita gunakan untuk menangkap gambar orang tu, adakah kita betul-betul fully utilize ataupun kita just sekadar tengok based on pada apa yang orang tangkap dan apa yang kita lihat. Sebenarnya tangkap gambar orang ni dia tak adalah kata nak ada apa specific rules, okay, tapi dia ada certain things yang kita boleh consider to ensure that kita punya gambar tu adalah proper. So macam for example, untuk menangkap gambar orang ni, selalunya apabila kita nak buat untuk modeling, okay, modeling ataupun kita nak apa buat apa tangkap gambar untuk body figure, okay, ataupun kalau macam for example kalau macam orang nak buat apa ni macam produk, okay, produk macam for example, produk dia more specific on kepada apparel lah, okay, pakaian, baju dan sebagainya. Even though ada certain produk juga yang bukan apparels tu, yang diorang menggunakan model dan model tu kena tahu what kind of shots yang diorang nak dan macam mana diorang kena post. Okay. So selalunya dalam uh, fotografi untuk orang ni, okey, yang kita selalu sebut apa, portrait, okey. So portrait adalah untuk kita nak menggambarkan dia punya expression muka. So dia adalah type of shots yang kita nak kena ambil lah. So selalu basically whenever we capturing people punya gambar, photograph, okey, apa photographer intend to fokuskan kepada portrait punya style yang di mana dia akan focusingkan kepada muka. Kenapa kita nak fokuskan kepada muka? Sebab muka itulah yang akan memberikan, kita panggil, the key of how the image been talk to us. Macam mana gambar tu bercakap dengan kita. So based on pada facial expression. If let's say in case kalau kita tangkap gambar orang yang tengah sedih, so dengan muka sedih tu kita akan tahu dia cuba nak membawa
menyampaikan mesej yang mengatakan keadaan dia sedih dan sebagainya lah. Okey. Dan bila kita cerita pasal fotografi orang ni juga, dia ada pelbagai jenis fotografi manusia. Dia ada yang kita set up, ada yang kita panggil macam minggu lepas kita ada sebut macam candid, ada kita panggil orang kata apa, grouping dan sebagainya. Benda tu semua kita akan tengok dalam kelas hari ni supaya the next time whenever you have a photography session yang melibatkan orang, so you guys tahu which one elemen yang kita nak apply supaya kita punya gambar tu akan jadi a very proper punya gambar. Alright, okay? Okey, dalam kita punya ni, okey, fotografi, macam saya bagi tahu tadilah, okey. So orang intends untuk menggunakan facial expression, nampak? Menggunakan facial expression ataupun focusing on kepada dia punya facial lah. Okey. So the biggest point yang dekat sini bila kita bermain dengan facial expression adalah kita punya eye contact. Okey. Eye contact maksudnya macam mana kita nak capture gambar manusia tu. Okey. So lalunya kat dalam kita punya gambar portrait, okey, tempat yang paling betul-betul kena sharp. Okey, sharp adalah kita punya eye contact. Sebab kalau kita tengoklah secara commonnya bila kita bercakap dengan kawan kita ke dan sebagainya, eye contact is the most first thing yang kita kena tahu, yang kita kena fokus apabila kita bercakap dengan orang. Kita nak tengok muka orang, kita kena pandang pada mata dia. Bila dia bercakap, baru kita boleh deliver. Sama juga macam dalam fotografi. Bila fotografi tu sendiri nak menyampaikan mesej, kita kena make sure gambar yang kita deliver tu kena sharp pada mata dia. Sebab mata kita akan contact dengan the next person punya mata. That's why kena area ni kena sangat-sangat bagus dan kena perfect. Okay. Perfect is not just in terms of sharpness. Perfect means remember tak kita punya yang the rule of third tu. Ingat tak? Oh. Ah. Rule of third. Siapa ingat rule of third tu apa? Mesti lupa ni. Yang ada garis-garis tu. Yang ada tiga seksi. Grid tu. Yes. Okay, itu kita panggil rule of third. So, whenever kita cakap berkaitan dengan portrait ni, not just focusing on kepada kita punya sharpness, okay, tapi kita kena fikir all those photography element lah, rule of third, kita punya composition area, kita punya bukih dan sebagainya. Okay, benda tu elemen-elemen, those elemen tu lah yang kita kena implementkan semua untuk mendapatkan a very good photography of human punya portrait. Okay. So kalau tengok dekat sini gambar yang di provide kat sini, ini adalah menunjukkan ada few gambar yang dia cuba untuk menyampaikan dalam bentuk expression. Okay, so maybe gambar pertama ni ditunjuk gambar seorang perempuan tengah duduk di satu jendela. Okay, so selalu basically inilah bila you guys pergi holiday dan sebagainya lah. Okay, manakala gambar yang kedua tu menunjukkan ada satu jenis masyarakat. Saya tak tahu tempat dia dekat mana, tapi dengan kehidupan lah kita nampak secara tak langsung dia menunjukkan the reality of kehidupan dia. Kalau kita tengok kat situ, dia tengah cuba untuk memasak sesuatu, maybe roti ke apa benda. So secara basically kita nampak kat situ ada gandum lah. Gandum yang depan tu ada roti yang dia cuba nak buat. Okay. So dengan the situation yang ada ni, kita cuba nak photograph. Kita cuba nak tangkap the moment tu supaya orang tengok, orang akan tahu. Okay, dia orang ni hidup susah ke senang. Macam mana kehidupan diorang. Dia okey ke tak okey. With a perfect punya photograph punya, with a combination of kita punya element, rule of third, composition, kita punya eye capture, kita punya gesture, kita punya information delivering, kita punya lighting, setting of exposure and everything, insya-Allah benda tu akan dapat kita deliver dengan secara orang kata apa, sempurnalah. Secara perfect lah benda tu. Okay. So there was a tons of kita punya gambar yang kalau saya nak tunjuk, saya boleh tunjuk banyak gambar. Okay. Tapi kita tengok dulu, nanti kejap lagi yang kita akan go through sampel-sampel gambar yang memang ada. Okay. So dalam kita punya portrait juga ni sebenarnya apabila kita nak menangkap gambar orang, okay, selalunya benda yang orang kurang memahami ataupun kurang ambil kisah sangat adalah tentang background.
background gambar apabila kita nak buat portrait. Okey. Kenapa background gambar tu sangat-sangat penting sebab apa bila kita nak buat portrait, okey, portrait adalah gambar yang kita nak fokuskan kepada orang tu, expression orang tu, body figure orang tu. Okay, so jikalau kita ada background yang a bit messy, a bit messy means terlampau crowded, belakang tu terlampau banyak sangat different colour, okay, ada different colour, ada banyak elemen ataupun belakang tu terlampau crowded dengan orang-orang ramai, okay, dia akan menjadi satu distraction. Okay, distraction bermaksud dia akan menjadi satu daya gangguan apabila kita nak fokuskan pada seseorang tu. Itu yang tadi datangnya yang kita punya elemen iaitu kita punya bukeh ataupun kita kenali sebagai depth of field ataupun shallow of field. Okey, yang di mana jikalau kita menggunakan certain punya aperture iaitu aperture yang paling besar 1.4, 1.8 ataupun 2.0, kita boleh menangkap gambar portrait dengan muka orang serta figure orang tu secara sharp, tetapi background belakang tu dia akan jadi blur. Yang kita duk guna sekarang ni lah dekat kita punya telefon kita ni. Alright, okay. So bila ada yang tu, dia akan reduce the distraction whenever kita nak tengok orang punya figure ataupun orang punya portrait. Benda tu kita boleh itulah. Okay. So ini adalah nak kata familiar bukan familiar, tapi ini adalah kita panggil sebagai guidance lah. Okay. Macam mana kita nak tangkap a perfect punya human punya fotografi. First one is melalui portrait, lepas tu extreme close up, upper body shot dan juga environmental punya portrait. Okay, yang ni adalah secara keseluruhan lah, maybe wide ataupun medium shot. Okay, kita tengok the first one. Okay, yang portrait tadi kita dah tengok. Okay, ini adalah close up portrait. Close up portrait ni adalah di mana kita go directly ataupun deeply dekat dia punya facial. Okay, focusing on pada mata, focusing on kepada lips, focusing on kepada dia punya hairlines, focusing on kepada dia punya eyebrows. Okay, yang di mana kita boleh tengok lebih detail macam mana dia punya expression. Okay, whenever we talk about detail and expression ni okay, setiap satu gambar yang kita tangkap tu kita kena tahu apa benda yang kita nak deliver. You nak deliver kita dalam sedih, apa yang kita kena ada? Maybe mata orang tu pejam ataupun maybe dekat mata orang tu ada keluar titisan air mata. Okay, so kalau macam for example kalau kita tunjukkan orang tu nak menyampaikan yang dia ni tengah bergembira. Okay, so automatically kita akan tahu dia kena senyum, dia kena, orang kata apa, dia kena laugh, dia kena ketawa. Kita akan nampak expression dia yang tak nampak macam stress. Okay, benda-benda tu. Ataupun kalau macam for example kita nak portray gambar orang tengah marah, so apa akan jadi? Maybe kita akan portray gambar dahi dia kerut, kita akan portray maybe for example dia punya mouth dia ataupun dia punya facial expression dia akan down ke bawah. Okay, apabila dia bermasam muka ataupun dahi dia kerut. Okay, itu adalah the way of kita nak deliver information about what the photo is about. Okay, dekat situ. Okay, selalunya inilah kalau kita nak buat yang untuk facial expression, selalunya kita akan buat yang ni, yang close up ni, ataupun kita ambil daripada kepala sampai ke shoulder sahaja. Yang biasalah ni yang kalau saya rasa kalau you guys tengok dalam you guys punya fotograf yang you guys buat sendiri pun memang dah ada gambar-gambar seperti inilah yang you guys buat, you guys punya selfie tu. Alright, okay. Boleh tak yang pasal yang kita punya close up portrait ni? Simple kan? You guys memang dah biasa buat kan? Alright. Tak biasa. Okay. Ada orang siap bagi tu. Nampak apa tadi? Kehodohan. Kehodohan. Betul? Okay. Lepas tu? Okay. Ini ada satu keyword yang saya belajar dengan saya punya otak-otak fotografer dululah. Okay. So dia bagi tahu
Sebab dulu masa saya dalam dunia fotografi ni, kita orang intent untuk mencari kalau macam model, nak cari model cantik lah, berbenda lah, benda semualah. Okey, so, all time photographer saya bagi tahulah. Dia kata, "Macam mana kita nak tahu kita punya gambar tu, yang kita tangkap tu adalah betul-betul cantik?" Maksudnya cantik lah, cantik, secara overall lah. Dia bagi tahu, dia cakap, jikalau kita menangkap satu gambar benda yang buruk, okey, yang memang buruk, tetapi orang cakap cantik, maksudnya gambar awak memang betul-betul cantik. Itu dia punya keywords dia. Saya pun duduk fikir, macam mana nak gambar benda yang buruk? Macam for example, jikalau kita menangkap gambar kita sendirilah, kita rasa, gila buruknya muka aku. Kita buat selfie lah, maybe for example awak tangkap suruh gambar, apa, kawan awak tangkap gambar awak lah, awak tangkap muka separuh dan kita gila serius toya muka aku, macam apa benda lain. Okey. Bila kita merasakan gambar yang kita tangkap tu adalah yang paling buruk, okey, tetapi bila kita bagi orang tengok, orang kata, "Weh, power gambar kau." Maksudnya kita punya gambar dan fotografi kita sebenarnya power. Ah, Itu yang Sifu saya bagi tahu lah. Dan sampai sekarang saya pegang benda tu. Dia kata bermaksudnya tidak semestinya untuk menghasilkan sesuatu gambar tu kita kena ada something yang perfect. Macam for example, bila nak tangkap gambar makanan, makanan semua kena perfect, susun cantik, sebenarnya betul. Itu adalah realitinya. Tapi tidak semestinya benda tu kena perfect. Sometimes kita kena, orang kata apa, offside sikit. Okay, go another direction sikit. Kita buat messy a bit, instead of orang letak apa cawan macam ni, kita buat cawan macam ni sikit, instead of kita letak macam ni, kita buat macam ni sikit. Cuba buat kelainan. Jikalau orang nampak kelainan daripada gambar awak tu dan orang mengatakan, "Wish, gambar kau ni cantik lah." So maksudnya you dah memang jadi, orang kata fotografer yang memang boleh produce a good gambar walaupun gambar you asalnya tidak cantik. Itu yang saya dapat lah. So jadi macam kita lah, jikalau kita menangkap gambar kita sendiri dan kita rasa buruk, so, buruk gila lah gambar aku kan semua kan. Tapi bila kita bagi orang tengok dan orang kata, "Weh, serius macam mana kau ambil gambar ni? Kenapa? Cantik." Bila kata macam tu, okay, so maksudnya sebenarnya kita ni yang cara penangkapan kita ni adalah better. Okay, bila nak kata tadi siapa tadi? Aina Ah, awak kata tak cantik lah, saya tangkap gambar sendiri kan. Okey. Betul kan? Okey. Bila bila kita berkata tentang orang ni cantik, orang ni tak cantik, apa, orang ni cantik, apa, gambar saya tak cantik dan sebagainya. Okey. Dia cantik manusia ni adalah subjektif. Ha, Macam mana saya nak cakap? Dia macam ni. Okey. Cantik manusia ni adalah subjektif. Subjektif maksudnya, okey, berkemungkinan pada mata saya orang ni cantik. Cantik lah ni macam ni. Okey. Berkemungkinan juga pada mata saya orang ni tak cantik. Sebab dia macam ni. Okey. Pada mata fotografer lain pula, dia kata, yang ni cantik. Tapi yang another side yang ni tak cantik. Kenapa? Sebab dia adalah subjektif. Benda yang kita tak boleh nak cakap, yang ni cantik, yang ni tak cantik, yang ni cantik, yang ni tak cantik. Tak boleh. Kita sendiri tak boleh judge orang tu cantik ke tak cantik. Walaupun saya kata, macam for example, saya ambil direct apa, sample lah. Okay, maybe saya kata, um, siapa Hmm, maybe maybe saya kata, siapa ni, Lofa. Saya kata, Lofa cantik. Maybe saya kata, Lofa cantik. Bila saya tengok Mama Embok, Mama Embok tak cantik. Tapi bila ada orang lain kata, Mama Embok cantik, Lofa tak cantik. Sebab kita punya cara kita melihat tu adalah berbeza. Sangat-sangat berbeza dan benda tu sangat-sangat subjektif dan kita sendiri memang tak boleh judge how manusia ni terhasil. That's why apa, Islam melarang orang Islam untuk memasuk pertandingan Ratu Cantik. Tahu sebab apa kita tak boleh masuk pertandingan Ratu Cantik? Ah, tak ah
Betul lah, itulah. Okey, sebenarnya pertandingan Ratu Cantik tu bukan kita buat, bukan apa Islamic country yang develop benda tu. Pertandingan Ratu Cantik tu adalah daripada western punya idea lah, so diorang buat. Okey. Dulu pun saya figure, okey, kenapa tak boleh apa orang-orang Islam tidak dibenarkan untuk join pertandingan Ratu Cantik? Okey. So, kena ingat dalam pertandingan Ratu Cantik, apa yang diorang lihat first adalah kecantikan seseorang tu. Macam mana dia punya body figure, dia punya sizing macam mana, dia punya shape tangan macam mana, dia punya perfectionist muka dia macam mana, hidung dia macam mana, mata dia macam mana, mulut, telinga, semualah. So maksudnya kita menilai kecantikan seseorang. So bila diorang bawa daripada certain country, daripada Venezuela, daripada Philippines, daripada Thailand, Japan, lepas tu dia bawa daripada Indonesia tak ada saya rasa. Dia bawa daripada Malaysia, dia bawa daripada semua lah. Okey, lepas tu dia adalah judges judges dia bukan seorang tau. Judges dia ramai. So orang ni kan saya bagi tahu tadi kan subjektif kan. So setiap judges ni ada dia punya markah dia sendiri, and then maybe diorang akan rangkumkan markah, dia akan kira purata siapa dapat the highest point. Okay, based on markah yang diberi lah. So cara diorang judge, dia menilai kecantikan seseorang tu. Alright, okay, daripada Korean dan sebagainya. Okay, the problem is yang menghasilkan manusia ni siapa? Yang mencipta manusia ni adalah siapa? Allah SWT. So adakah kita ni sebagai manusia boleh menilai kejadian Allah tu? Itu sebab kita tak dibenarkan untuk masuk pertandingan Ratu Cantik. Sebab kita membiarkan manusia menilai aku. Sedangkan hanya seorang je yang boleh menilai aku. Kalau sebagai seorang umat Islam, hanya Allah je boleh menilaikan aku ni siapa, aku ni cantik ke tak cantik, aku ni macam mana. Sebab aku adalah kerjaan Allah. Bukan aku ni dinilai oleh engkau. Engkau menilai, engkau tak cantik lah, rambut kau macam ni lah, ni lah. Okay, aku tak nak engkau. Lantak engkau lah. Tapi kalau ikutkan sebenarnya kita tak boleh menilai manusia macam tu sebab itu kejadian Allah. Kalau kita menilai ataupun kita menilai manusia tu dan kita mengatakan kau ni macam ni lah macam ni, maksudnya kita dah melawan kejadian yang telah Allah buatkan kepada kita. Itu reasonnya sebenarnya kenapa Islam melarang untuk orang masuk pertandingan Ratu Cantik. Selain daripada kita nak membuka aurat lah untuk menunjukkan kepada orang. Okey. Dulu saya tak tahu pasal benda tu. Bila dah masuk dunia fotografi baru dia cerita. Kenapa kita tak macam ni? Macam ni, macam ni. Kita Okey, hero remaja dan juga Dewi remaja, betul eh? Okey, hero remaja dengan Dewi remaja tu kita tak menilai based on daripada diorang punya figure. Okey, diorang punya diorang punya diorang punya diorang punya yes, macam dia ada skema jawapan yang bukan menilai seseorang tu based on pada dia punya figure, 100% figure tak. Dia ada dia punya macam something you guys kena complete macam ni dan sebagainya, lepas tu baru dia akan nilai adakah dia ni boleh menjadi hero remaja. Okey. Ada orang questionnaire, orang perempuan questionnaire. Okey, kalau pertandingan Ratu Cantik tak boleh, kenapa pertandingan bina badan boleh? Bina badan tu kan tunjuk gambar orang badan ketul-ketul lah, itulah, ini ke dan sebagainya. So, pada pendapat awak macam mana? Kalau orang lelaki kan dia pertandingan dia bina badan. Buka baju, tunjuk kat orang. Macam mana? Adakah dibenarkan rasa-rasanya? Okey, kalau boleh, kenapa? Ya. Ha. Okey. Okey, untuk lelaki untuk lelaki dalam konteks bina badan. Okey. So dalam konteks bina badan, okey, apa yang dinilai dalam pertandingan bina badan adalah macam mana seseorang manusia tu melakukan aktiviti sukan, okey, melakukan aktiviti sukan dan membuat
kerja macam kerja keras lah, macam for example kalau dalam dulu kita tak ada this apa, angkat berat, angkat besi, tak ada. So diorang apa, buat diorang punya latihan dan sebagainya untuk menaikkan diorang punya otot. Itu adalah memang yang diorang cipta, diorang buat. Tapi pada realiti asalnya badan manusia tu tidak dijadikan seperti tu. Faham? Okey. So jadi diorang lelaki ni pergi bina badan, angkat besi, timbullah ketul-ketul, timbullah ni. So sekarang ni diorang menilai macam mana korang mengambil masa, for example 1 year ke apa 2 years ke, korang buat bina badan korang macam mana. Adakah keluar ketul dan sebagainya? Adakah macam ni? So dia akan kira, okey, bicep dia kena tebal macam mana, yang ni macam mana, yang ni macam mana. Benda tu bukan kejadian yang azalinya daripada Allah lahirkan benda tu. Benda tu adalah kita sendiri manusia yang membina benda tu dan untuk bagi orang nilai. Adakah nilai proportion dia betul ke tak betul? Sebab saya tak tahu sangat pertandingan bina badan ni macam mana dia orang mengira. Sebab kalau kita tengok dia naik dia macam tunjuk-tunjuk dia punya ketul-ketul lah apa benda. Saya tak tahu. Saya rasa adalah dia punya pengiraan. Tapi saya ada pernah dengar ceramah mengatakan yang orang bina badan tu sebenarnya dia mengira dia punya portion of body mass dekat badan dia. Kalau yang dada kena besar macam mana, kalau tangan kena besar macam mana, kalau peha kena besar macam mana. So dia ada dia punya portion-portion dia, baru dia orang akan boleh bagi menilai markah. Tapi sebenarnya in terms of kalau macam for example dia punya apa tu, pakaian ketika pertandingan tu berlangsung, itu saya tak berapa sure. Itu you guys kena rujuk dengan ahli agama ataupun agamawan lah yang memang akan tahu. Okay, in terms of tadi Sabrina bagi tahu pasal yang orang dekat Olimpik dan sebagainya. Alright, okay. So, ada orang question okay, bila orang kat Olimpik ni pakai baju macam ni lah, berbenda-benda lah sebagainya. Okay, daripada dulu, kalau tak silap saya, daripada dulu memang diorang atlet-atlet ni dah mula pakai pakaian yang macam makin lama makin ketat, makin ketat, okey. Sampai dia macam for example, sampai tinggal macam orang kata apa, seluar pendek, kalau baju dia memang tight dengan fit gila lah. Okey. So orang kata, kenapa nak buat ahli sukan nak kena pakai baju sampai macam tu? Kenapa tak boleh pakai baju sukan biasa yang labuh-labuh untuk kita nak buat kan? Saya pun terfikir kat macam awak, macam mana penerimaan orang Islam kalau macam ni? Maksudnya kalau orang Islam tu tak boleh join lah kan? Okey. So, dia ada dalil dan juga fatwa, saya lupa tapi saya ada dengar dekat ustaz mana ke ada pernah cerita pasal yang sukan lah, untuk kita bersukan Okey. Dalam in terms of konteks sukan, okey, dalam in terms of konteks sukan, apabila kita memakai baju macam for example kita buat sukan berlari berlari yang maksudnya kita kena lawan dengan angin. Okey, bila kita nak berlawan dengan angin. Okey. Untuk konteks orang yang bersukan dengan dia punya tujuan utama memerlukan kelajuan. Okey, kelajuan apabila manusia tu tidak memakai pakaian, dia akan jadi lebih laju daripada dia pakai pakaian. Okey, ini bukan saja-saja dibuat, ini adalah based konteks on kepada scientific research yang diorang dah buat. Okey. Apabila kita berpakaian biasa, macam for example saya pakai pakaian ni, okey, pakaian yang biasalah kita punya sukan, baju dan sebagainya. For example ni adalah baju saya punya baju cotton, okey, baju cotton. Okey. So setiap kali kita berlari, benda ni akan dragging kita punya muscle, akan dragging kita punya angin. Kan tepi baju ni kan ada lebihan kan. Selalu kan kita lari kan dia berkibar macam bendera kan. Benda tu sebenarnya dia drag. Dia tahan manusia untuk tidak boleh lari dengan lebih laju. So diorang dah buat testing lah. Okey, kalau pakai baju ni lari dia boleh laju macam mana? Kalau dia pakai baju laju ni lari dia macam mana? Kalau pakai baju ni lari dia macam mana? So diorang dah dapati jikalau diorang mencipta baju okey yang boleh almost similar sama macam skin manusia, maksudnya kulit manusia. So maksudnya kita nak buang drag tu lah, okey, halangan angin tu, possibility untuk ditambahkan kelajuan tu adalah lebih tinggi. Okey. So jikalau kita nak menggunakan terpaksa memakai pakaian tu untuk memastikan kemenangan, kalau kata saya dibenarkan, okey, dengan konteks okey yang di mana benda tu bertujuan untuk sukan semata-mata, tidak lebih daripada tu. Okey. So disebabkan tu
Islam pun dah makin lama berkembang dekat dalam kita punya worldwide, dan Olimpik, majlis-majlis Olimpik pun dalam tu pun dah ada, saya rasa dah ada komuniti Islam dalam tu. So diorang dah suggest, dan so sekarang ni orang Islam dibenarkan untuk memasuki pertandingan. Dulu pun memang ada orang Islam, tapi orang Islam dulu saya rasa kalau you guys tengok yang lama punya Olimpik, lagi worse lah sebenarnya. Okay, so Olimpik sekarang ni dia dah membenarkan untuk atlet kita memakai pelitup muka. Bukan pelitup muka ni, maksudnya pelitup kepala lah. Maksudnya siapa yang pakai tudung dan sebagainya. Tapi kalau macam in terms of pakai macam tight, tight punya pants, tight punya shirt tu, itu bergantung pada kata apa, ada dalil yang diberilah. Okey, kalau dengan tujuan hanya untuk berlari, tidak bersia-sia menggunakan baju tu, okey, dia benarkan. Dia ada satu tu saya rasa, tak silap saya ada dengar yang berkaitan dengan isu ni lah. Sebab kan sekarang ni orang sekarang ni duk cycle. Tahu kan sekarang ni cycle tengah 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 kecoh kan. Orang duk cycling, kalau awak tengok kan tiap-tiap petang. Lepas tu bila orang cycling yang biasa kat taman-taman ni, pakai baju cycling dia macam nak pergi lumba kat Olimpik tau. Dengan seluar fit tight, baju fit tight, segalanya fit tight lah. Okey. Dia kalau konteks dia, jikalau kita berpakaian seperti itu dengan tujuan hanya satu saja, untuk mendatangkan kemenangan dan bukan untuk menunjuk semata-mata, dibenarkan. Tapi kalau kita dengan bertujuan, okey, tengok, orang ni kena basikal kena pakai baju macam ni, kena pakai pakaian macam ni. Aku pun belilah pakaian macam ni. Dan kita memakai pakaian macam tu dan mengikut orang memakai pakaian macam tu dengan orang kata apa, dengan bertujuan bukan untuk tujuan yang sepatutnya, tapi dengan tujuan untuk menunjuk-nunjuk, aku boleh pakai baju macam ni, aku boleh pakai macam ni. Itu dah maksudnya dia punya direction tu dah masuk ke arah yang lain. Okay. So in terms of konteks ni saya tak nak cerita panjang, sebab saya tidak pakar dalam bidang konteks mengeluarkan dalil serta pemakaian ni. Itu nanti awak boleh rujuk dengan bahagian fakulti Islam lah. So kalau dah ada tu pun you guys boleh tengok. Saya rasa ada hari tu ustaz, ada 2-3 ustaz yang memang dah ada bagi pendapat dia orang berkaitan dengan orang-orang yang pergi ke Olimpik serta orang-orang yang masuk sukan tu. Okay. Dia senang lah, kita ambil a very simple. Okay. You boleh berlari. Okay, you boleh berlari. You boleh berlari dan you masuk pertandingan berlari. Okay, so ada 10 sekolah yang masuk pertandingan berlari. Dan 10 sekolah tu mengenakan pakaian yang kita panggil sebagai tag lah, pakaian. Okay, disebabkan you ni adalah daripada sekolah, for example sekolah Islam lah, kononnya sekolah Islam. Okay, you mengenakan pakaian biasa. Tapi you dah tahu, kalau aku mengenakan pakaian biasa, aku confirm akan jadi slow. Sebab apa? Based on scientific research mengatakan untuk kita jadi lebih laju, kita kena pakai yang macam ni. So sekarang ni persoalan saya nak tanya, adakah awak akan teruskan pertandingan tu? Okey, ataupun awak akan tukar baju dan meneruskan pertandingan tu? Dengan apa? Tujuan dia apa? Itu je persoalan dia. Okey. Senang. Dia bukan masalah, ush, aku ni macam tak menutup aurat lah, nampak lah. Bukan kata tak menutup aurat, kita menutup aurat tapi nampak tubuh badan lah. Tapi dengan bertujuan untuk memenangi pertandingan tu. Dan kita tahu kalau aku tak berpakaian seperti tu, aku memang confirm kalah. So kenapa aku nak menyertai pertandingan tu dengan aku berpakaian macam ni dan aku confirm kalah? So kita kena maksudnya adalah dia punya, orang kata apa, usaha yang kita buat untuk mencapai. Okey? Itu pada pendapat saya lah. Okey? Jadi cuba tengok pendapat ada ahli agamawan ataupun ahli-ahli agama yang lebih arif tentang bahagian ni. Okey, itu wallahu alam lah. Alright, okey. So berbalik pada kita punya tadi ni, okey, portrait kita, bila kita tangkap gambar kita punya macam portrait ni, so kita kena make sure lah yang gambar kita, orang kata apa, perfect. Okey, letak macam ni, figure out. Kalau kita rasa gambar kita tak cantik, jangan risau. Okey, kita keep on try. Maybe ada certain orang tu, dia certain angle tu jadi tak cantik. So you guys kena cari. You guys kena cari sebab setiap orang manusia tu dia ada dia punya, orang kata apa, beauty punya moment. So you kena cari apa yang membuatkan gambar you sendiri cantik dan macam mana angle yang buatkan gambar you sendiri cantik. Ada setengah orang dia tangkap gambar direct depan, dia memang dah cantik. Ada setengah orang dia kena twist sikit kepala dia side tepi, kepala dia kena macam ni baru dia cantik.
Ada setengah orang tak payah berapa, dia pejam mata pun memang dia dah cantik. So you kena cari which part yang cantik. You guys kena tengok lah, you guys kena figure out benda tu. Alright, okay. So, next kita nak tengok apa body shot. Apa body shot ni adalah di mana kita tangkap gambar daripada kita punya pinggang, pinggang sampai ke atas lah. Maksudnya daripada kepala sampai ke pinggan. Pinggan pula. Pinggang, okey. Okey, dekat sinilah kita nak tahu kita punya direction kita. So kalau selalunya bila orang buat macam ni, gambar macam ni, selalunya orang nak tunjukkan dia punya half figure, body figure yang di mana akan ada movement pada gambar tu. Movement maksudnya for example, okey, kalau kita tengok balik pada gambar yang ni, ada tak movement kita nampak? Ada tak movement kita nampak? Kita tak tahu orang ni buat apa. Kita tak tahu dia punya movement dia macam mana. Kita tak tahu dia berjalan ke, berlari ke, ataupun memang dia stack kat situ. Okey? Tapi dekat sini kita akan nampak half body yang di mana kita boleh tahu secara tidak langsung pergerakan yang dia buat. Adakah dia bergerak? Adakah dia macam ni? Adakah dia? Kita akan nampak movement dekat sini. So dekat sinilah yang paling crucial adalah kita punya background support. Okay, so background support tadi macam saya cakap dengan awak lah. Okay, either kita menggunakan kita punya aperture yang paling besar 1.8 ataupun 1.4 untuk blurkan belakang tu, ataupun kita cari background yang less crowded. Less crowded dan tak banyak sangat barang-barang kat belakang tu, supaya kita boleh fokus on kepada kita punya main subject ataupun kita punya figure. So kalau awak tengok lelaki ni, lelaki ni gambar dia seorang. Okey, gambar dia seorang. So dia ambil half body dia daripada bawah sampai dekat atas tu. Alright, okey. So awak tengok belakang tu. Belakang tu maybe sebenarnya saya boleh pre-assume situ sebenarnya adalah construction punya area. Okey. Okey. Dia maybe construction punya area. Tapi bagusnya apa dia buat? Dia menggunakan teknik yang dipanggil sebagai framing. Ingat tak hari tu saya ada jawab framing? So nampak dia gunakan yang bahagian belakang ni sebagai framing dan dia apply bokeh ataupun blur belakang tu supaya dia tak nampak sangat framing tu secara sharp, dan kita sharpkan pada kita punya subjek saja. So automatically kita tahu lelaki ni dekat dalam satu frame. A perfect punya framing dia buat. Right, okay. So kalau tengok yang sebelah gambar sebelah kanan tu pula adalah gambar perempuan. Okay, dia fokuskan dia punya eye contact dengan kita punya contact. Dalam masa sama dia tengah do something lah. Okay, yang gambar yang sebelah kiri tu bukan dalam studio, dia dekat outdoor. Manakala gambar yang sebelah kanan tu dekat dalam studio lah, sebab kita nampak belakang dia tu ada backlight. Okay, backlight yang tembak. Adilah, okay. So bila ada di sekian punya gambar, kita akan tahu ada movement, ada motion dekat situ. Dia nak cuba sampaikan motion dia macam mana. Dan kalau perasan pada gambar dia, dekat sebelah kanan muka dia awak akan nampak ada shadow. Betul? Bawah muka dia belah kanan ada shadow di mana sebelah kiri dia pula, okey, awak akan nampak ada macam light yang kuat. Cahaya yang kuat menembak dia. Betul Betul, right. Sama dengan lelaki tu juga. Yang sebelah kiri dia akan ada light yang kuat, sebelah kanan dia akan ada shadow, a bit shadow. So tidak semestinya apabila kita nak menangkap gambar, kita nak tangkap gambar stepek. Ada orang kata dulu kita orang panggil term stepek lah. Stepek maksudnya letak flash depan tembak gedebum. Macam muka tu kena tepung. Okey. Ramai dulu orang suka macam tu. Orang tak suka kita panggil sebagai buat fotografi menggunakan art punya lights. Okay, art punya lights yang saya ajar awak hari tu lah, yang 3 point of lighting tu. Okay, art punya light. Sepatutnya kita kena implement art punya light, baru kita akan nampak figure kita. Okay, so kalau awak rasa awak selfie, awak rasa tak cantik, cuba tukar position gambar. Position gambar pula. Cuba tukar lighting source awak. Ambil sebelah tu, yang sebelah saja ada lampu, sebelah lagi yang ada shadow. You tengok macam mana. InsyaAllah you guys akan tahu which part yang gambar you sebenarnya cantik. You guys boleh figure out, tambah. Kalau dulu susah lah nak cari. Sebab dulu fotografi kan kena pergi beli kodak lah. Satu kodak boleh 36. Lepas dah tangkap gambar tak tahu result. You guys kena cuci dulu baru dapat. Sekarang ni tak payah. Tangkap gambar guna phone, tak suka delete. Tak suka delete. Tak suka delete. Lagi cepat kita nak tahu result. Lagi cepat kita belajar menggunakan kita punya kamera. Alright, okay. So ini sample of upper body punya gambar lah. Okay, next adalah environmental punya portrait. Environmental punya portrait adalah kita nak menggambarkan manusia tu dan juga keadaan situasi dia.
Okey. Situasi yang dia berada dekat ketika itu. Maksudnya more on focusing kepada outdoor ataupun setup. Setup punya fotografi. Kalau tengok gambar yang sebelah kiri tu, dia sebenarnya adalah gambar yang di-setup di dalam satu studio. Itu memang pure lighting betul lah. Saya bagi tahu ke clear, gambar sebelah kiri tu adalah pure lighting dan telah dimasukkan dalam software dan diedit. Okey. So, bila kita tengok gambar tu, kita akan nampak tahu, okey, ini adalah dia nak menggambarkan dia dekat dalam studio, studio dia jenis yang lama, dia tengah buat drawing, environment dia tengah drawing, yang sebelah kanan dia pula orang yang yang berada dekat pasar, okey, environment dia pasar dan dia maybe adalah peniaga daging. Kenapa dia peniaga daging? So, kita tahu perkakasan yang dia pegang tu pun adalah alat untuk mengasah pisau. Lepas tu ada kayu yang sebesar alam tu dekat depan belah kanan dia. So secara logik orang tak potong ikan dekat atas benda tu. Orang selalu potong daging lah. Nakkan kayu tebal tu. So kita tahu dia adalah penjual daging. Okay. So environment lah. So kalau perasan kalau kita tengok yang belah kiri tu. Kita tengok gambar belah kiri. Gambar belah kiri tu ada tak blur dekat background dia? Tak ada. Tapi bila kita tengok, kita akan terus nampak pada orang tu. Kenapa Okey, background dia sama kalangan orang tu. Selain daripada tu, apa yang membuatkan yang kita terus tengok je kita terus nampak orang tu. Kita tak tengok benda lain. Yes, lampu, positional lampu dan lampu yang di-apply. Kalau perasan lelaki tu dekat belakang tu ada backlight. Dan lelaki tu memang berdiri, dia punya muka dia betul-betul dengan backlight tu. So keliling dah awak tengok dekat bucu keliling daripada atas sampai ke bawah tu semua gelap. Perasan tak? Okey, benda ni kita panggil sebagai vignette. Vignette ni kita boleh apply dekat dalam kita punya software. Nanti saya akan ajar macam mana kita boleh buat. Macam for example, bila kita ada satu gambar yang kita nak emphasizekan pada tengah-tengah ataupun sesuatu, kita boleh vignettekan dia. Kita boleh gelapkan pada bucu belah kiri, kanan dengan bawah. Supaya cahaya tu hanya ada kat tengah-tengah saja. So, bila kita tengok gambar tu, automatically, dia akan terus fokus pada kita punya main subject. Walaupun main subject kita tu tak blur. Nanti saya akan ajar. Selalunya kalau orang buat tangkap gambar tu kat dalam Instagram awak pun boleh adjust dia punya vignette tu. Yang kita bagi dia punya gelap sikit yang dia punya keliling tu. Alright, okay. Manakala gambar yang sebelah kanan ni, kalau kita tengok belakang dia memang crowded. Memang kau crowded. Kalau kita tak blurkan belakang dia, awak akan nampak ada orang jual sayur, ada orang jual lain dan sebagainya. Tapi because of this photographer, no. If kalau dia tak buat blur, confirm gambar ni kita tak boleh fokuskan kepada orang ni. Sebab orang ni dia punya headband warna merah, dia punya belakang tu pun warna merah. Perasan tak? Belakang kepala dia warna merah kan? Okay. So dia punya baju dia ada checkered warna pink dan juga warna hitam. Dekat keliling dia adalah warna-warna merah, merah pink daging dan juga warna hitam. Berkemungkinan dia akan blend sekali. That's why this photographer dia buat aperture yang paling besar. Maybe saya say this one is 1.4 ataupun 1.2. Sebab kalau ikutkan figure dia macam ni, memang kita boleh imagine lah 1.4. 1.4 dia letak supaya belakang tu memang betul-betul blur betul kau. Supaya orang terus nampak dia. Kita biasalah kita nampak benda blur pun mata kita sakit kan. So dia boleh nampak terus direct orang ni sahajalah. Okay. So macam ni. Okay. Ini environmental punya gambar lah. Okay. Yang di mana selalunya environmental punya gambar ni kita nak menceritakan tentang environment dia, surrounding dia, storytelling dia. Remember yang macam minggu lepas kan kita cerita pasal storytelling bukan minggu lepas, yang hari Isnin lah gitu Isnin ke Selasa kita cerita berkaitan dengan storytelling kan. Okey, penceritaan. So kalau perasan bila kita tengok first gambar ni terus kita fokuskan pada perempuan tu. Automatically mata kita fokus pada perempuan tu. Kenapa? Like satu. Yang kedua, okey lagi. Color okey lagi.
Dalam gambar ni dia complete. Gambar ni complete tau. Sebab gambar ni set up. Gambar ni dia complete. Cuba awak tengok dia punya rule of third dia dekat mana. Yang grid tu. Yes. Grid dia kalau kita buat rule of third tu, memang grid dia betul-betul kat kepala perempuan tu. Memang sebab itu adalah di mana mata manusia akan tengok. So dia letak perempuan tu dekat rule of third, dia buat lampu, dia set up, dia tembak kat perempuan tu menyala, belakang tu ada dim sikit. Yang lampu kiri kanan ni hanyalah untuk backup sahaja. Untuk backup saja. So bila kita tengok dia punya color ni ini macam kita panggil sebagai offset punya color lah. So color dia a bit kita panggil bukan dim. Dia macam a bit macam cool sikit color dia. Macam dekat dalam apa salji sikit lah, sejuk, environmental sejuk kan. Okay. So maybe mendung dan sebagainya, dia buat down, dia buka lampu yang sini dia tengah buat kerja dia, tengah buat kerja. Lepas tu dekat sini dia letak dia model tu kat situ, dia tembak lampu. So kalau awak tengok perempuan tu tengah tengok ke mana? Mata dia luar tingkap. Macam mana awak tahu luar tingkap? Yes. Boleh fikir pun macam tu. Okay. So kita nak bila orang tengok gambar kita, orang akan tahu, oh perempuan ni, sebenarnya perempuan ni tengah tengok luar tingkap. Kenapa tengok sebelah kanan tu tingkap? Tapi sebenarnya perempuan ni tak tengok luar tingkap pun. Perempuan ni tengah tengok flash. Sebab depan tu adalah flash sebenarnya. Tapi kita nak buat orang tahu sebenarnya perempuan ni tengah tengok tingkap. Itu yang kita nak sampaikan. The message sampai. Benda tu sampai. Kita tahu, okey, perempuan ni dekat bawah garaj. Garaj adalah gelap. Gelap bila dia ada bercahaya, kita tahu, okey, perempuan ni tengah tengok mana. Maybe dia tengah berfikir, tengok luar tingkap. Padahal sebenarnya maybe kat situ tak ada tingkap pun. Kita je yang create tingkap tu untuk memanipulasikan manusia tentang gambar apa yang kita nak deliver pada diorang. Benda-benda macam itulah. Dia kadang-kadang benda tu tak ada pun sebenarnya. Kita create benda tu. Alright, okay. Alright, itu adalah environmental punya portrait. Lepas tu kita ada emotional dengan expression ni, saya tak payah cerita. Memang dah ada, saya dah cerita dengan awak hari tu. Emotion bila kita nak buat emotion yang senyum, gelak, menangis dan sebagainya. You guys boleh do that. Emotion ni banyak sangat emotion. Okay. Now kita nak straight heading to kita punya position. How kita nak position kita punya subject. Okay. Normally kita tahu, a normal punya style ataupun portrait, orang akan berdiri tegak macam tangkap gambar IC. Ataupun tangkap gambar pasport tu. Betul? Alright, okay. So kalau awak tengok sebenarnya dia ada macam-macam cara untuk kita make sure supaya gambar kita taklah segambar macam yang ni lah. Kalau awak tengok gambar yang ni adalah gambar sampel lah. Okay. Gambar straight, tangan tegak ke bawah, muka kena biasa. Pernah tangkapkan gambar pasport? Siapa ada pernah buat pasport? Pernah buat pasport tak? Tak pernah. Okey, kalau you guys pergi buat pasport, okey, pergi buat pasport, dulu kena tangkap gambar kat kedai, kena bawa pergi dekat apa ni? Dekat Jabatan Pendaftaran Negara immigration, sorry, immigration. Sekarang ni tak payah tangkap gambar. Pergi je immigration, nanti diorang akan ada digital punya kamera, dia akan terus tangkaplah. Okey. Untuk pengetahuan awak, bila awak berada dekat Jabatan Immigration untuk hantar gambar nak buat pasport, awak tak dibenarkan senyum Anda tidak dibenarkan senyum. Tak boleh senyum. Kena buat muka apa orang kata? Muka toya lah. Muka toya. Kalau muka buat macam tu lah. Anda tidak dibenarkan untuk senyum. Memang tak boleh senyum. Itu syarat dia. Tidak dibenarkan untuk senyum. Kalau macam perempuan yang berambut panjang, tidak dibenarkan ikat. Perempuan yang berambut panjang tidak dibenarkan ikat. Dan perempuan yang berambut panjang, dia kena lepaskan rambut dia, tapi dia kena tolak rambut dia belakang telinga. Itu syarat dia. Kenapa? Sebab dia kata itu adalah untuk security punya measure. Saya tak tahu macam mana diorang buat security punya measure. Sama lah, either kalau lelaki pun ada berambut panjang, dia tak dibenarkan ikat, dia kena tolak rambut dia belakang telinga lah. Dan anda tidak dibenarkan senyum. Saya tak tahu kenapa tak dibenarkan senyum, tapi bila tangkap gambar pasport, memang tak dibenarkan senyum. Alright, okay. So bila kita tengok gambar pasport tu kan straight forward kan. So nanti bila awak tangkap gambar kawan-kawan awak tu, janganlah jumpa kawan tangkap gambar straight macam ni. Tak, kita boleh positionkan
orang kata apa, proper. Kalau awak tengok kat sini kita ada straight figure, kita ada yang side punya figure. Okey, side punya figure kita boleh lentukkan kepala kita sikit, kita punya waist kita sikit, kita punya kaki kita naikkan sikit dan sebagainya. Kalau macam for example tengok gambar bawah tu dia ada macam signage K tu. Okey. K punya figure ataupun yang itu adalah straight line. Okey. So setiap satu ni sebenarnya dibelajar melalui professional photographer, sebab setiap satu ni dia ada meaning dia. Dia bukan simply macam oh aku nak kau figure macam ni lah, aku nak kau apa posing macam ni lah. Tak, dia ada maksud-maksud dia tersendiri. Whenever kita do this kind of punya compose. Okay. Tapi kalau nak serius, itu awak kena masuk lagi satu tajuk. Okay, iaitu kita panggil human punya apa posture for photography. Dia akan ada bawa maksud tersendiri. Kalau tangan bengkok macam mana, kalau tengkuk bengkok macam mana, kalau ni macam mana. Memang ada, memang khas untuk apa human punya position saja dalam fotografi. Yang ni hanya very light saja dia ceritakanlah. Okay. So kalau awak tengok kat sini, bila kita nak tangkap gambar, kita kalau boleh nak gambar kita ni outstanding daripada gambar-gambar lain, kita jangan buat straight figure. Okay, kita boleh berdiri straight tapi kita kena do something. You boleh silangkan kaki, you boleh cross your hand, maybe you boleh satu tangan you letak dekat belakang. Okay, kalau macam perempuan bila kita bertudung, saya bertudung, saya pakai kain, macam mana saya nak silang kaki? Nampak ke kaki saya silang? Logik betul kan? Okay. So apa yang kita boleh buat kalau kita berpakaian baju kurung? So apa you guys boleh buat? You guys boleh criss-crosskan kaki tu tak apa. Bila kita criss-crosskan kaki, kita akan nampak kaki punya figure tu dia akan tirus ke bawah. Kalau kita tak criss-cross, kita akan nampak dia seketul je ke bawah, petak. Tapi kalau kita criss-cross, maksudnya kita crosskan kaki dia ke depan, kita akan nampak kita punya tu akan jadi tirus. Lepas tu badan kita boleh sengatkan bagi dia bahu ni menghadap ke kamera, settle macam tu. Alright, okay, boleh macam tu, tak ada masalah. Okay, yang penting kita kena ada, orang kata apa, ada rotation dekat kita punya body dan sebagainya. Okay, macam for example guys, dia boleh letak dia punya kaki one step dekat apa, high a bit, kalau ada batu ke dan sebagainya. Dia ada pelbagai-pelbagai figure. Okay, ini adalah secara standard lah. Okay, kita boleh buat. Okay. Okay, itu the way of kita punya portray, cara untuk kita tangkap gambar kita portray lah. Okay, so dia memang ada a lot of orang kata apa, cara untuk kita nak tangkap portray kita. Ini belum kalau macam for example, sepatutnya setiap satu tu kita kena expressionkan betul-betul lah. Kalau macam emotional, kita kena emotionalkan betul-betul dan sebagainya lah. Okay, alright. Okay. So ini adalah equipment. Ini saya rasa tak detail sangat pada untuk awak lah. Kita mesti terangkan ini adalah equipment kalau kita nak dapat best shot. Guys kena ada lampu dan sebagainya. Saya rasa you guys ada apa tu? Ring light. Betul, ada ring light kan kat rumah? Ada. Ring light tu adalah satu benda yang sangat bagus, tetapi jangan salah guna. Itu je saya bagi tahu. Ring light tu memang ada orang guna, tapi jangan salah guna. Sebab saya tengok ramai orang, mak ai beli ring light tapi sebenarnya salah guna. Tak tahu guna pun ring light tu. Lalas in the end of the day barai juga gambar. Okay. Macam ni nak guna ring light. Okay. Masa saya ajar awak fotografi dahulu, saya ajar awak fotografi, apakah lampu yang paling utama kita kena ada? Ingat tak gitu ada satu minggu tu saya ajar awak yang jenis-jenis lampu. Yes, 3 lampu. 3 lampu tu, okay, apa kita ada backlight, keylight, fill light. 3 lampu tu kena ada dulu sebab itu adalah basic lighting. Itu adalah basic. 3 lampu tu kena ada dulu. Lepas tu baru tambah ring light. Sekarang ni orang kita tak ada basic lighting. Dia terus tambah ring light. Okay, kalau tak percaya dengan saya, okay, apa yang boleh buat lepas ni, ring light awak ni kan pakai bateri kan? Boleh pakai yang power bank tu kan? Okay, pakai power bank. Ambil awak punya ring light, pergi masuk dalam store, tangkap gambar. Tangkap gambar portrait, tangkap gambar portrait. Tangkap gambar portrait. Okay, ambil ring light awak tu lah. Masuk dalam store, tangkap gambar portrait. Awak tengok apa jadi dekat awak punya background. Awak akan nampak ada dia punya, awak akan nampak yang awak ni sebenarnya tengah melekat dekat belakang. Tengah melekat dekat belakang gambar tu. Maksudnya tak menarik pun gambar awak, kosong. Tapi bila kita ada backlight, fill light, bila kita ada this kita panggil apa ni,
ada satu hush lampu dekat sini yang ring light ni dia akan support untuk mana-mana depan kita punya facial ni untuk menghasilkan kita panggil a very depth punya depth punya colour dekat kita punya facial. Itu yang membantu supaya gambar kita akan jadi lebih cantik. You guys tak boleh pakai seketul saja ring light macam tu, dia tak akan ada efek apa-apa pun. Saya kadang-kadang kesian kat saya tengok. Tapi kalau macam tu dia orang apply, dia kata, cantik lah you pakai ring light, memang cantik. Tapi bila kita cerita pasal law of photography, memang barai lah. Sebenarnya dia fail lah sebenarnya. Serius dia fail. Ramai orang tak faham konsep tu. Kalau nak tahu efek dia, lepas ni masuk dalam store, tutup pintu store, buka awak punya ring light dia. Letak awak punya kamera, lepas tu try tembak. Fotografi awak akan nampak gambar awak macam biasa je, dia tak ada apa-apa. Dia sepatutnya ring light tu dia akan jadi wow. Tapi bila awak masuk dalam store tangkap macam dia mesti tak ada apa-apa, dia biasa je. Sebab dia tak ada yang belakang ni. Backlight tu tak ada. Lepas tu kalau boleh ambil backlight, cari bahagian yang ada backlight, awak berdiri belakang backlight yang terang tu, letak ring light awak ke depan, cuba tangkap gambar. Dan awak compare dua beza tu, awak mesti akan nampak perbezaan. Gambar orang akan tahu, these are professional punya gambar, these are non-professional punya gambar. Alright? Okay? Nanti boleh try lah, try. Ke saya nak bagi tu sebagai assignment? Seronok kan Okey, gambar kita ada lampu, fotografi, people dalam action. Inilah biasa tangkap gambar sukan dan sebagainya lah. Okey. Last one sebelum kita habis Grup fotografi, ni kalau kita nak buat grouping ni pun ada cara untuk kita tangkap gambar. Kita bukan boleh tangkap gambar macam tu. Selalunya kita akan ikut by kita panggil sebagai either dia menaik ataupun dia menurun. Dia decline ataupun decline dengan satu lagi tu apa dia punya wording saya lupa. Dia mesti menaik ataupun menurun. Dia tak boleh macam tinggi rendah. Dia kena balance lah. Balance. Macam awak tangkap gambar sekolah kan, dia mesti membukit tu dia turun kan. Okey. Kalau awak tengok gambar keluarga ni, awak perasan tak apa yang berlaku kat sini? Okey, betul. Okey, dia macam tak balance tapi tinggi tengah. Tapi sebenarnya gambar ni betul. Gambar ni betul. Gambar ni memang betul. Dia adalah naik, turun, lepas tu dia naik, dia turun, dia naik, turun, dia naik, turun. Okey, kenapa dia buat naik, turun, naik, turun? Sebab gambar ni dia memberitahu portion tu, setiap yang menaik tu adalah satu grouping. Setiap yang menaik tu adalah satu grouping, setiap menaik tu satu grouping, setiap menaik tu adalah satu grouping. So dia tahu, orang akan tahu, okay, this one, the first one tu adalah the first family. The second one tu adalah two couples, satu family. Yang the third one tu perempuan dengan lelaki pakai spectacle tu dengan anak, satu family. And the last one adalah yang hujung sekali belah kanan tu, satu family. Itu cara figure out dia macam mana. Okay. Memang ada dia punya language bila kita nak tangkap gambar secara grouping. Dia bukan, okay, cepat kita nak ni. Dah habis ni, nak buka puasa ni, dah kita nak balik. Okay, diri sama-sama. Kau ni macam ni ke depan sikit, bagi semua sama-sama balance. Tapi bila nampak sebenarnya yang kau nak buat tu kecil sebenarnya. Awak tarik dia macam ni nak bagi jadi besar kan. Dia tak. Dia sebenarnya biar sama, kita cara penyusunan kita je supaya kita buat benda tu. Dia ada dia punya cara dia macam mana kita nak menyusun. Alright, okay. Okey, ni adalah cara untuk kita set up lampu. Sama ke macam saya tak nak fokuskan pada ni. Awak boleh menggunakan yang 3-point lighting setup tu, sama juga. Okey. Ataupun awak boleh menggunakan ni lah, Windows sebagai dia punya main source. Okey. So you guys akan dapat this kind of punya gambar. Sample of this kind punya gambar. Saya rasa ada antara awak yang pernah buat this kind of punya gambar. Ada tak? Ada pernah try buat? Ada, okey. Tak apa. Nanti boleh buat lagi sekali. Alright, okey. Alright, okay. So itu dia kita punya tajuk hari ni about portrait. Sorry to say that kita only have 1 hours untuk tengok go through. Tapi basically kita dah tahulah portrait tu macam mana. Saya terangkan dengan lebih detail saja portrait ni. How is gonna be dan macam mana kita nak dapat a perfect. Okay. So to make sure that you guys boleh kata apa fully utilize ni, tolong tengok balik saya punya nota ni, insya-Allah go through balik. Dan dalam masa sama cuba tengok dekat internet tu macam mana orang menangkap portrait. Sebab portrait ni bukan sekadar hanya sekeping macam ni sahaja ataupun sekeping macam ni ataupun macam ni, tapi dia boleh jadi pelbagai. Macam ni boleh jadi portrait, okey,
ataupun kita ambil yang macam ni pun boleh jadi portrait dan sebagainya. Okey? Tapi kena ingat portrait adalah is a image kita untuk mendeliver ataupun menyampaikan sesuatu message ataupun story kepada kita punya audience. Itu benda you guys kena faham lah bila kita photograph human. Okay? Alright, okay. So far ada soalan? Tentang portrait? Tak ada. Okay, boleh. Minggu depan saya bagi soalan. Minggu ni saya nak bagi soalan Simon dulu. Saya bagi assignment dulu minggu ni. Minggu depan nanti baru saya akan explain pasal you guys punya final project tu. Boleh? Hmm, kena. Require lah. Memang kena require lah juga. Tak, sekarang ni nak surat nak bagi pada siapa? Oh. Oh. Okey. Untuk yang tu nanti saya akan cuba um, nanti saya cuba discuss dulu dengan saya punya ketua program. Kalau dia kata boleh keluarkan, saya takkan keluarkan surat lah. Tapi saya akan keluarkan question paper. Dekat question paper tu memang dah ada logo USAS dan sebagainya untuk you accomplish lah benda tu. So dalam question paper tu pun akan tulis yang you guys kena pergi apa apa buat outdoor lah, katalah kena buat outdoor kan. Kena buat outdoor and then saya rasa itu pun is I think well enough lah untuk you keluar pergi tu. Awak duduk mana? KL eh? Allah. Oh, Kampang dengan Tapah dekat lah sebenarnya. Tak jauh mana. Mhm. Hmm. Mhm. Mhm. Hmm. Masa tu yang video tu ada surat daripada lecturer tu. Ma ah. Ah. Okey. Tu saya bagi tahu nanti dalam kertas soalan tu saya akan tulis yang memang ada request apa dia akan ada tema. Tema yang you guys kena accomplish lah. Maybe for example saya kata tema kata apa portrait. Okay, human portrait ataupun tema sports ataupun tema macam saya kata street. Okay, street environment. So you guys kena pergilah street, tangkap gambar orang kat pasar ke, tangkap gambar orang dekat apa, dekat orang public area ke, ataupun macam for example landscape. Saya kata okay, saya nak apa dengan tema landscape. So you guys kena pergi carilah landscape macam kat Kampar tu kan ada yang apa tu yang ada tasik tu, yang ada bangunan yang cantik tu, yang ada tengah-tengah tasik tu. Kasia kan. You pergi situ buat gambar fotografi kat situ kan. So adalah nanti tema-tema saya akan bagi. Alright, okay? InsyaAllah. Saya akan cuba nanti. Alright, okay? So minggu ni saya akan bagi assignment saja dulu, assignment biasa. Assignment pun memang you guys dah buat dah, cuma you guys kena hantar je balik nanti. Hari tu yang saya suruh tangkap gambar tu kan, benda yang sama. Nanti lepas tu tangkap, nanti you guys send je dekat dalam kita punya Google Classroom. Okay, nanti saya akan bagi assignment tu kat Google Classroom, nanti you guys tengok kat Google Classroom Alright, so kalau tak ada persoalan, saya rasa itu saja untuk kelas kita pagi ni.